Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita setiap minggu. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu untuk memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan doa. Seperti mana yang kita katakan, doa ini satu hubungan kita dengan Allah yang sangat-sangat istimewa, di mana tidak ada waktu-waktu yang tertentu, tidak ada waktu-waktu yang khas untuk kita berdoa. Bila-bila masa saja kita boleh berdoa. Walaupun ada ketikanya Nabi sebutkan kepada kita ada waktu mustajab, tetapi itu bukan bermaksud itu sahaja waktu dia, bila-bila masa pun boleh. Cuma kadang-kadang ada tempat yang Nabi kata kalau kamu berdoa pada waktu ini atau tempat ini, maka chance untuk dimakbulkan itu lebih tinggilah. Tetapi bermaksud kita bukanlah bermaksud kita tidak boleh hubungi Allah pada waktu lain. Kita boleh hubungi Allah pada bila-bila masa sahaja, sama ada ketika kita hendak, sama ada kita mengangkat tangan atau sekadar kita berdoa di dalam hati, semua itu Allah mendengar, sebab Allah itu maha mendengar. Baik, apapun tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, sentiasa dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau apa juga keadaan, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap apa yang berlaku tu pasti ada hikmah, ada kebaikannya. Cuma kita sahaja yang lambat laun kita akan ketahui, sebab kadang-kadang dia jadi rahsia Allah SWT. Tapi jika kita mahu merenung, kita dapat lihat sebenarnya banyak sekali hikmah di sebalik apa yang berlaku pada diri kita sendiri. Sebelum itu saya ingin mengucapkan seperti biasa ribuan, jutaan, bilion terima kasih, trilion terima kasih saya yang tak terhingga kepada Tuan Alan, Coach Alan dan juga Coach Asriah yang sudi menjemput saya sekali lagi. Sudah kata berminggu-minggu kita berjumpa, alhamdulillah. Kata setiap minggu tu satu kerinduan lah, kata nak bertemu untuk kita bincangkan ayat-ayat berkenaan dengan Allah SWT ini. Mudah-mudahan halakah ini berterusan di dunia yang akan datang kelak, kita bertemu dalam keadaan gembira dan keadaan penuh kasih sayang, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat menarik, satu doa yang sangat menarik. Seperti mana Coach Alan katakan awal-awal tadi, kita sebenarnya dah baca kalimah ini setiap hari. Bahkan daripada sejak kecil lagi kita diajar oleh ibu kita, oleh ayah kita, oleh guru kita, oleh ustaz kita. Siapa sahaja mengajar kita untuk menyebut kalimah ini. Cumanya hari ini insya-Allah kita nak lihat lebih lanjut kenapa kita perlu melafazkan kalimah ini, dan kita panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan kita cuba bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita membincangkan perkara ini, mungkin yang ada yang memang dah amalkan pun, memang dah orang kata merasai perkara ini sebagai orang kata murajaah lah, sebagai kita ulang kaji. Mudah-mudahan ulang kaji itu menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita semua tahu, permusuhan kita dengan syaitan ini telah pun dengan tegasnya dinyatakan dalam Al-Quran. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah tegaskan bahawa syaitan ni aduwwum mubin. Mana aduwwum mubin? Syaitan yang ada aduwwum mubin, bermakna musuh yang nyata, yang jelas. Walaupun kita tak dapat lihat, tetapi Allah katakan bahawa mereka ini adalah aduwwum mubin, satu musuh yang sangat nyata. Jadi permusuhan ini bukan baru bermula. Permusuhan ini bermula sejak lama lagi, dahulu kala lagi. Ni permusuhan ini bermula bila dengan permulaan apabila iblis ini
dia hasad dengki kepada moyang kita itu Adam alaihissalam, kerana ketika itu Adam alaihissalam dipilih untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka dia enggan, iblis ni dia enggan untuk sujud hormat kepada Adam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya malangnya pemusnahan ini terus kekal sehinggalah hari-hari kiamat. Dan syaitan akan berusaha keras untuk menghasut manusia agar kita ini semua terpesong daripada jalan kebenaran. Itu telah diikrarkan siri syaitan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ikrar. Bahkan dia minta supaya hidup panjang umur ni, iblis ni minta supaya panjang umur ni sampailah ke hari kiamat supaya dia boleh train jin-jin ni, syaitan-syaitan ni untuk menghasut segala manusia ni supaya mengikut jalan-jalan mentang Allah SWT. Itu kerja syaitan. Dan paling menakutkan sebenarnya ialah syaitan ini bukan sahaja menghasut kita agar buat maksiat, buat perkara jahat, bukan sahaja menghasut agar kita tak taat kepada Allah SWT, agar kita tidak melakukan apa yang Allah suruh, agar kita tidak menjauhkan apa yang Allah SWT larang, malah syaitan juga turut terlibat dalam amal ibadah kita. Itu masalah dia. Kita ingatkan, kalau kita dah buat ibadah, semua selesai. Semua dah jadi okey. Keadaan dah jadi okey. Rupa-rupanya, syaitan dia akan biarkan kita macam tu saja. Dia akan masih lagi berada dalam kita, terutama apabila kita berada dalam amal ibadah kita. Bermaksud apa ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Orang yang berada dalam jalan agama sendiri pun masih belum selamat. Itu kita katakan. Dalam maksiat tu kita jelas dah, kita nampak dah. Tapi kadang-kadang orang duduk dalam jalan maksiat ni, dia lagi senang. Dia kata, aku ni orang berdosa. Aku ni kalau ya Allah, bilalah Allah nak bagi aku peluang untuk bertaubat. Kadang-kadang dia terfikir. Tapi yang masalah yang duduk dalam ibadah ni, kita rasa macam alhamdulillah lah, aku ni the chosen one, kita kata macam tu. Jadi sebab tu kita pilih untuk bincang doa ni. Walaupun sebelum ni sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, kita telah pun bincang doa yang sama juga apabila kita terasa digurau syaitan, khususnya perkara yang melibatkan maksiat. Maka kita minta Allah lindung kita daripada godaan tersebut. Cumanya godaan berkaitan maksiat ini, kita sebenarnya walaupun dia juga tersembunyi, tapi sebenarnya kadang-kadang kita boleh tahu. Kadang-kadang kita boleh rasa. Sebab kita dah tahu dah benda yang salah. Fitrah manusia ni dia sukakan kepada kebaikan. Apabila orang yang masih ada fitrah, bila dia buat maksiat, dia akan rasa menyesal. Dia akan rasa tak sedap hati. Dia akan rasa macam, kalau orang nampak aku buat ni macam mana? Kan kalau kita buat benda salah, kita bukan nak tunjuk kat orang. Kita nak sembunyi kan. Tapi masalah bila kita buat ibadah, kita nak tunjuk kat orang. Itu beza. Jadi itu beza dia. Jadi apabila maksiat, kita masih kena minta lindung daripada Allah SWT supaya kita tak hanyut dalam maksiat tersebut. Tetapi sekarang masalahnya juga, syaitan ni juga campur tangan dalam soal ibadah kita. Selalunya kita tak rasa. Selalunya kita rasa okey dah. Sekali-sekali tengok-tengok, ke akhirat esok Allah tak terima pun apa amalan kita. Jadi rupanya apa yang kita faham, apa yang duk kita baca, apa yang kita duk telaah selama ni, rupanya tak selari pun dengan apa yang Allah mahu, apa yang Rasulullah SAW mahu. Tak selari pun dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka atas dasar itu, Allah SWT ajar kita doa ni. Ajar kita ucapan ini kerana apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah semua? Kerana pergantungan kita kepada Allah SWT sahaja yang dapat melindungi kita daripada kita hanyut dalam amal ibadah kita ni sendiri. Agar Allah SWT lindung kita daripada syaitan ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran pada surah An-Nahl yang hendak kita bincangkan hari ini, itu ayat 98 yang berbunyi, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi Allah kata faiza, maka apabila qara'tal Qur'ana, apabila kalian membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka teruslah. Sebab bila kata fa ni dia tidak ada tangguh lah. Kalau summa tu kita kata selepas, mungkin nanti, mungkin kemudian setahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi bila kata fasta'iz, lalu apabila kamu telah baca Quran atau apabila kamu baca Quran, fasta'iz, maka berlindunglah dengan Allah billahi minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dirajam. Bermaksud suruhan ini sangatlah kritikalnya. Maka Allah kata jangan duk main-main dengan benda ni. Apabila kamu baca Al-Quran,
jangan lupa untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu maksud perkataan syaitan. Jadi dikatakan bahawa kemungkinan kata syaitan ini berasal daripada perkataan syaitana, sebab dia banyak root words lah. Maksudnya perkataan ini dikenali oleh orang Arab lama lagi dah. Sebelum Quran turun lagi mereka dah tahu dah perkataan root words ni. Jadi bahawa kemungkinan kata syaitan ini berasal daripada perkataan syaitana yang bermaksud jauh, kerana syaitan ini menjauh daripada kebenaran, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan juga dia terambil daripada perkataan syata yang bermaksud kebatilan, yakni kejahatan ataupun terbakar. Itu juga antara maksudnya. Wallahu a'lam, hanya Allah SWT yang mengetahui. Tapi kedua-dua perkataan ini boleh dinisbahkan kepada syaitan, itu sifat syaitan itu sendiri, itu menjauh daripada kebenaran, bahkan dia jauh daripada rahmat Allah. Sebab itu dia juga ingin menjauhkan orang lain daripada kebaikan dan ingin juga menjauhkan orang daripada rahmat Allah. Dan juga dia ini sifatnya melakukan kejahatan dan sifatnya adalah terbakar. Mungkin kelak nanti di akhirat dia akan dibakar oleh api neraka. Mungkin digunakan juga perkataan ini kerana itu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Allah ajar kita, fa iza qara'tal Quran, apabila kalian baca Quran, maksudnya betul-betul nak baca lah. Sebab tu dia guna fi'il madi tu, telah dah baca. Bukan maksudnya lepas baca baru lepas baca qara'ta tu bukan maksudnya lepas dah baca baru baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya betul-betul kita dah buka dah mushaf tu, maksudnya dah ready nak baca lah, memang nak baca lah. So kita dah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya bukan setakat rasa-rasa aku nak baca lah nanti. Yang tu belum lagi lah. Tapi ini kita kata memang betul-betul nak baca, maka kita dah baca, kita dah ucapkan kalimah ni. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dapat lihat bahawa kita sendiri tahu bahawa Al-Quran ini kitab petunjuk. Sepatutnya sifat kitab petunjuk ni kita tahu bila kita buka Al-Quran, maksudnya kita akan dapat kebenaran. Sepatutnya macam tu. Dan dalam masyarakat kita sendiri, kalau dia bawa kereta, kita bawa dalam macam mana masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran ni. Kebanyakannya macam tu. Mungkin sebahagiannya daripada itulah. Jadi kita kata kadang-kadang masyarakat kita, kalau dia bawa kereta seorang-seorang malam hari, lalu pula kat hutan, tiba-tiba tadi lalu lepas kubur pula tu, perkuburan, lepas tu masuk hutan pula, apa dia akan teringat? Dia akan teringat hantu yang dia tengok semalam. Kat mana dia tengok hantu tu? Dia tengok kat dalam televisyen tuan-tuan. Dia bukan tengok real life, dia tengok kat dalam televisyen. Hantu tu pula duk terbayang-bayang dalam fikiran. So apa akan dia buat? Automatically dia akan buat apa? Kalau dalam kereta dia akan pasang ayat Quran. Confirm. Dia akan pasang ayat Quran. Sebab apa? Dia nak buang, dia nak halau hantu yang bermain kat dalam fikiran dia. Itu dia punya tujuan. Dia nak baca Quran, dia pasang Quran supaya nak halau hantu. Tapi rupa-rupanya kalau dia tahu, rupa-rupanya syaitan ni masa kita baca Al-Quran pun dia datang. So dok macam mana ni masalah ni dia kata. Bukan kita dok fikir bila kita pasang Quran syaitan lagi. Ya tak dinafikan, Allah kata, Nabi kata dalam Quran siapa yang baca Al-Baqarah maka syaitan takkan masuk rumah dia. Tak dinafikan perkara tersebut. Tetapi rupa-rupanya dia ni juga datang bukan sekadar nak segah kita dan macam tu saja. Dia rupanya lebih bahaya daripada itu. Rupanya dia akan hasut kita secara halus sampai kita pun tak perasan bahawa kita sedang digoda oleh syaitan. Itu yang paling menakutkan. Yang segah-segah ni sebenarnya kurang menakutkan. Yang tu sebenarnya level budak-budak. Sebab apa? Allah kata dalam Quran, mereka lihat kamu dalam keadaan kamu tak nampak mereka. Yang itu yang sebenarnya lagi menggerunkan daripada duk segah-segah tu. Yang tu tak gerun sebenarnya. Kita duk gerun lah pasal kita tengok TV. Sebenarnya yang gerun ni yang tak nampak. Itu keistimewaan mereka. Keistimewaan mereka ialah mereka datang secara halus. Mereka tidak dapat dilihat dia punya godaan itu. Baik. Kenapa mereka syaitan ni datang? Syaitan ni datang bukan sebab dia terpesona sebab kita baca Quran macam Imam Masjid Nabawi tu. Oh, dia bawa belajar teranum sedapnya, dia duk suka duk keliling kita. Bukan tuan-tuan. Dia datang sebab dia nak campur tangan. Dia bukan nak kita nak kagum yang kita baca Quran, tak. Dia nak kita kalau boleh dia nak larikan kita dapat Quran, kalau boleh kita tak dapat manfaat daripada Al-Quran. Walaupun Al-Quran ni sumber kebaikan, sebab itulah walaupun Al-Quran ni sumber kebaikan, Allah perintahkan, Allah ingatkan kita supaya mohon perlindungan daripada Allah SWT
ketika ingin baca dia. Sebab syaitan macam mana pun akan sedaya upaya berusaha dia nak jadikan bacaan kita ni jadi sia-sia saja. Jadi Allah SWT ajar kita dalam ayat ni, apabila kita nak baca Quran, kita kena minta perlindungan kepada Allah SWT agar lindung kita daripada syaitan. Jadi seperti mana yang kita ketahui, Islam ajar kita bahawa salah satu amalan yang paling baik ialah amalan membaca Al-Quran, dan Islam juga mengajar bahawa amalan yang baik itu amalan yang berkekalan, yakni istiqamah dan juga berterusan. Jadi seperti yang kita tahu, syaitan ni dia tak suka orang yang istiqamah. Maka antara sebab syaitan ni datang ganggu, dia nak halang kita daripada terus-menerus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dia tak suka kalau kita selalu baca Al-Quran. Apatah lagi siapa yang baca Quran tu dia faham pula. Sebab bila dia baca Al-Quran, nanti dia akan faham agama. Maka susahlah syaitan nak tipu lagi. Orang yang baca Al-Quran ni dia jarang-jarang dia nak takut dengan hantu syaitan ni sangat. Dia nak lebih-lebih nak terfikir hantu ni jarang. Saya tanya kawan-kawan saya Bangladesh, Pakistan ni tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat. Dia tak takut ke hantu. Tengok dia tidur kat mana-mana. Kat masjid tak ada. Dia kata jin tak ada pun. Dia cakap macam tu je. Dia dah rentah habis laut apa semua dia rentah dah. Benda tu tidak mendatangkan ketakutan dalam diri dia. Dia dah menghadapi lebih bahaya lagi. Yang fikir dia kata aku nak cari makan, nak bagi anak bini aku makan kat kampung. Yang itu lebih fikirkan. Yang mereka fikirkan. Yang duk takut kita lah. Sebab kita duk momokkan hantu ni dari dulu. Jadi syaitan dia datang, dia tipu kita, maka syaitan akan halang sungguh-sungguh. Sebab tu dia tak nak. Apabila dia tak nak kita baca Quran dengan istiqamah. Kalau kita istiqamah pun dia tak nak kita faham. Maka sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita mesti baca isti'azah ni, kita tawa'uz ni, kita mesti baca a'udzubillah minasyaitonirrajim seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Mana lafaz itu kita dapat daripada Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi lafaz-lafaz selain daripada a'udzubillah minasyaitonirrajim. Sebab kalau kita lihat, kita masuk ke toilet pun tanda pun kita minta doa daripada minal khubusi wal khaba'ith kan. Kita doa begitu. Bila nak masuk tandas baru ingat, bila duk cerita macam ni tak teringat. Jadi kadang-kadang apa lagi Nabi ajar ketika nak melakukan hubungan suami isteri pun ada doa dia. Pun minta perlindungan daripada syaitan, daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan yang direjam tu. So kita minta semua itu, kita doa dengan perkara tersebut. Sebelum kita solat pun, sebelum kita baca Al-Fatihah pun ada juga auzubillah tu, tapi dalam versi yang berbeza. Nanti kita bincang sedikit. Apakah hukum baca auzubillah ni, adakah wajib ke sunat dan macam mana? Tetapi secara asasnya Allah kata, Allah perintahkan. Sebab dia pakai fi'il amar, dia perintahkan supaya setiap kali nak baca Quran kena minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak bahawa Allah ajar kita, Nabi pun ajar kita banyak sekali. Nabi ajar kita supaya lafaz isti'azah ni, lafaz nak minta perlindungan daripada Allah ni pada setiap keadaan yang berbeza-beza. Dan lafaz juga pun ada yang berbeza-beza. Tetapi namun fokus kita pada pagi ini bukan pada yang itu. Kita fokus pada nak mohon perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam saat kita nak baca Al-Quran. Syekh Al-Tantawi dia jelaskan berkenaan ayat ini. Beliau mengatakan bahawa walaupun Al-Quran ni sumber hidayah, namun syaitan dia masih mampu, ada kemampuan untuk mengelirukan manusia. Dia boleh buat manusia keliru. Sehingga kan manusia tak dapat nak ambil manfaat. Kata beliau, dia kata, maka syaitan memberikan kesan kepada manusia dengan pelbagai warna kekeliruan terhadap apa-apa perkara yang boleh bagi manfaat kepada manusia, sehingga mereka tak dapat mengambil manfaat daripada hidayah Allah dan bukti-bukti kebesaran dia. Demikian kita nakalkan dari Syekh. Maksudnya jelas kepada kita bahawa setiap kali kita baca Al-Quran, kita kena baca isti'azah. Tujuan kita baca isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, supaya Allah boleh lindung kita daripada salah faham daripada ayat-ayat Quran ni. Ini sebenarnya masalah yang sangat besar kepada orang Islam. Ada antara kita yang tak belajar tafsir dengan benar, maka mereka ada salah faham dengan maksud dan tafsir ayat Quran. Banyak orang macam tu. Ada yang buat faham sendiri. Dia baca sendiri, dia duduk baca sendiri, dia kata sampai kepada keyakinan, maka tak payah nak solat dah. Dia buat kesimpulan dia sendiri. Sebab Allah sebut perkataan sampai beribadahlah kamu sampai yakin, maka dia kata apa, aku yakin dah. Aku yakin, so dia pergi wisma yakin dah. Dia tak pergi dah ke tempat lain. Allahu Akbar. Jadi ada yang buat faham sendiri, ada yang salah belajar sampai mereka salah faham pada Al-Quran itu sendiri.
Bahkan daripada golongan-golongan liberal misalnya, mereka banyak menyalahgunakan Al-Quran, sama ada mereka salah faham atau mereka sengaja menyalahfahamkan perkataan tersebut. Jadi fahaman salah itu dibisikkan oleh syaitan. Kerana itu kita harus, wajib kita dari segi, bukan dari sudut fiqh lah, maksudnya kita mesti, kalau ikut perintah Allah SWT ni, kita mesti mohon perlindungan kepada Allah daripada terjadi perkara itu. Jadi kita mohon kepada Allah untuk selamatkan kita daripada dugaan ni. Jadi kita tak mahu diberikan fahaman yang salah. Kerana amat buruk sekali kalau kita baca Quran, kita faham apa Quran tu, tapi kita faham dengan fahaman yang salah. Kalau kita buat maksiat, macam mana kita kata tadi, fitrah kita pun akan terdetik, benda ni tak patut aku buat lah. Kita akan rasa macam, aku kena taubat lah, tapi not now lah, tapi nanti. tapi macam mana? Dia akan saling kata berlawanan antara perasaan dia hendak buat jahat dan perasaan dia untuk bertaubat. Tapi kalau dah salah faham Al-Quran ni habis. Sebab apa? Dia akan menyebabkan manusia ni terus menerus berada dalam kekeliruan. Dia bagi orang lain keliru pula, nak pula dia ada PhD pula, apa pula, lagilah. Dan itulah syaitan mahu. Kalau dia tak mampu tarik kita ke dalam lembah kehinaan, jalan maksiat, dia tarik kita lemas dalam lembah kemuliaan. Itu yang lebih-lebih kita takuti. Kalau dia tak boleh bawa kita lembah kehinaan, jalan maksiat, dia tak mampu kita tenggelam dalam lembah kehinaan, dia buat kita lemas dalam lembah kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak mau masuk dalam kedua-duanya sekali. Ingatlah tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ni macam mana pun dia akan ambil peluang untuk bisikkan fahaman-fahaman yang salah kepada manusia yang membaca Al-Quran dan juga yang tidak mahu langsung belajar tentang Al-Quran itu sendiri. Maka kita berharap semoga Allah melindungi kita daripada bisikan syaitan yang amat bahaya ni. Sebab ramai yang kita boleh lihat telah menjadi sesat kerana salah faham dengan ayat-ayat Quran. Walaupun kalau kita nak bincang auzubillahi minasyaitonirrajim ni dalam sudut fiqh misalnya, majoriti ulama memang mengatakan bahawa tidak wajib untuk membacakan isti'azah ni. Maksudnya tak wajib dah. Maksudnya kalau Allah wajibkan, maknanya kalau tak baca dia akan jadi berdosa lah. Itu masalah dia. Itu Islam. Islam dia tak nak memberatkan umat dia. Itu dari sudut fiqh. Dan misalnya kalau kita sebelum semayang, sebelum baca Al-Fatihah, kita baca auzubillah dengan apa? Dengan secara secara senyap. Kita tak baca auzubillah. Hukumnya ada setengah mengatakan bahawa makruh kalau kita baca auzubillah minasyaitonirrajim tu sejelas-jelas sebelum kita baca Al-Fatihah dan solat. Tak boleh kita auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim terus macam tu. Ada yang mengatakan makruh kalau kita buat macam tu. Tetapi yang disunatkan ialah kita baca secara secara senyap lah. Macam kita auzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca bismillah, atau ada lafaz-lafaz yang lain yang ada dalam hadis Nabi SAW. Baik. Jadi dalam hukum fiqh sunat. Jadi sunat dalam masyarakat kita maknanya buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Settle masalah. Allah senang yang macam tu. Jadi mana tak dosa kalau kita tak baca. Jadi Islam tak beratkan kita untuk baca. Tapi kita tak sepatutnya lihat dari sudut pahala sahaja. Kita kena lihat dari sudut keperluan. Kita kena lihat pada sudut bagaimana kita benar-benar perlu membuat perkara ini. Di mana betapa kita sebenarnya memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut fiqh, ya Allah tak nak memberatkan manusia. Tapi daripada sudut keperluan kita, daripada sudut memang kita benar-benar kena bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab godaan ini tidak pernah berhenti, maka kita mesti tidak boleh tinggalkan perisai kita ini untuk melindung diri kita daripada syaitan yang direjam supaya kita tak jatuh dalam perangkap syaitan di mana apa yang kita baca bukan meluruskan tetapi semakin menyebabkan kita keliru dan jauh daripada jalan Allah SWT. Sebab Quran dia bawa kita lurus ke syurga, akhirnya dia bawa kita bengkok-bengkok, menjunamkan kita ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah SWT lindung kita. Dan antara kerja syaitan lagi, kalau dia tak mampu halang manusia daripada istiqamah. Sebab Nabi kata kan, baca Quran ni kalau kita tak faham kita dapat pahala. Kan alif lam mim, aku tak kata alif lam mim satu huruf, aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf sehingga digandakan, kalau tak silap saya sampai 10 kali ganda. Dan itu dapat pahala tentu dah. Tapi kalau dia tak mampu halang manusia daripada istiqamah, apa dia akan buat? Dia halang manusia daripada faham Al-Quran. Maksud dia biar sahaja manusia tu baca Al-Quran dengan anggapan dia dah beramal pun dengan ajaran Al-Quran.
Itu dia. Maksud dia ingat dia baca Al-Quran tu, aku dah beramal lah dengan Al-Quran. Dia ingat itu. Sedangkan itu satu juzuk sahaja daripada beramal dengan Al-Quran. Maksudnya dia telah baca Al-Quran dan dia dapat pahala daripada apa yang dia baca. Padahal membaca untuk mendapatkan pahala dan juga memahami Al-Quran itu mestilah seiring. Kita tak tolak kena baca Al-Quran untuk dapat pahala, tak. Sebab Nabi pun kata, satu huruf tu dapat pahala. Tetapi kita kata bukan setakat itu sahaja, kita mesti membaca untuk mendapatkan pahala dan juga dalam masa yang sama yang lebih utama ialah memahami Al-Quran itu dan dia mestilah jalan seiring. Kerana tanpa memahami kehendak Al-Quran, mana mungkin nak kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita ni apa yang diajar oleh Al-Quran bagi kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang syaitan dia buat? Dia biarkan kita ni hanya tenggelam dengan ilmu sekitar tajwid je. Dia biar kita tenggelam dalam soal makhraj huruf sahaja. Dia biar kita tenggelam dalam taranum sahaja. Bukan salah benda tu. Saya pun ajar anak-anak baca Quran dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi bukan setakat itu sahaja. Jangan daripada kecil sampai ke tua kita duk fokus yang itu sahaja semata-mata tanpa kita ambil peduli pun kita nak faham Al-Quran itu sendiri. Sedangkan berkenaan tajwid, berkenaan makhraj huruf taranum itu adalah satu juzuk daripada ilmu yang datang daripada Allah SWT. Dan kita perlu belajar perkara tersebut. Dan soal taranum, kalau kita nak belajar, nak cantikkan bacaan, tidak ada masalah untuk kita belajar perkara tersebut. Tetapi soal yang lebih penting, memahami Al-Quran itu jangan diabaikan begitu saja. Sedangkan mereka tidak sedar kadang-kadang bahawa takut-takut perbuatan ini juga termasuk dalam kategori orang yang dianggap meninggalkan Al-Quran. Apabila dia hanya fokus kepada pembacaan, macam mana bibir dia nak bergerak dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dia tak faham satu butir pun apa yang ada dalam Al-Quran, kita takut-takut inilah yang dianggap seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT merakamkan kata Rasulullah SAW itu sendiri, wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, bermakna diabaikan. Surah Al-Furqan ayat 30. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Al-Fawaid, dia kata meninggalkan Al-Quran, hajrul Quran itu ada berapa jenis. Pertama dia, menurut beliau, pertama dia tak dengar, dia tak percaya dan dia tak perhatikan. Ini kita jelas lah, orang ni telah tinggalkan Quran. Dengar pun tak mau, percaya pun tak nak, tengok pun tak nak. Itu first, itu yang kategori pertama. Kategori yang kedua ialah tidak mengamalkannya dan tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan diharamkannya, walaupun seseorang itu baca, walaupun seseorang itu beriman dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya dia tak amal, dia tak tegak pun apa yang dihalalkan dan diharamkan dalam Al-Quran, walaupun seseorang itu baca dan iman. Dan yang ketiga ialah tidak menjadikannya sebagai hukum dan tidak berhukum dengannya, sama ada berkaitan dengan prinsip-prinsip agama ataupun cabang-cabangnya, serta meyakini bahawa Al-Quran tidak memberi faedah keyakinan dan bahawa petunjuknya bersifat tekstual semata-mata, yakni tidak mengandungi ilmu. Ciri yang keempat yang digariskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ialah tidak tadabbur. Tak faham maksud dia. Tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh yang mengatakannya itu Allah. Maksudnya dia baca sahaja tapi dia langsung tak tahu apa yang Allah nak. Dia tak tahu apa Allah mahu. Dia hanya baca sahaja. Dan yang kelima ialah dia tidak menjadikannya sebagai ubat untuk segala jenis penyakit hati dia. Dia cari ubat penyakit hati. Dia tak cuba nak jadikan Al-Quran itu sebagai pemujuk hati dia untuk mengubati penyakit-penyakit yang ada dalam hati dia. Demikianlah kita nakalkan daripada Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Itu yang maksudnya dikatakan sini, kalau syaitan tak boleh halang kita daripada istiqamah, dia buat kita istiqamah, tapi dia buat kita istiqamah membaca sahaja tanpa kita faham satu pun apa yang ada dalam Al-Quran. Itu sebenarnya sangat menakutkan. Halus sekali apa yang dimainkan oleh syaitan ini. Dan seterusnya, lebih malang lagi, ini lagi menakutkan. Kita ingat dah settle lah. Belum. Ada lagi. Rupanya bila baca Al-Quran, apabila orang buat baca Al-Quran, dia jadikan Al-Quran ni, dia menyebabkan bacaan Al-Quran ni jadi sia-sia apabila dia dihiasi dengan perasaan riak dan ingin menunjuk-nunjuk. Seperti mana yang kita bacakan hadis minggu lepas, di mana ada orang yang dia baca Al-Quran semata-mata dia nak orang panggil dia qari. Orang kata dia suara dia sedap, pandai baca Al-Quran dan sebagainya, rajin baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi syaitan menunjukkan kepada mereka ni
rasa bangga diri sehingga dia tak sedar bahawa amalan yang dia buat tu hanyalah seperti seumpama debu yang berterbangan hanya seperti mana debu yang berterbangan. Maksudnya sia-sia saja. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT dia ada kata kat kita, dia ada ingatkan kita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Surah An-Najm ayat 32. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu suci. Fala tuzakku. Jangan kamu rasakan diri kamu suci, anfusakum, diri kamu sendiri suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia saja yang tahu akan orang-orang yang bertakwa. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan bahawa rahimahullah ta'ala, dia kata, yakni kamu memujinya, mensyukurinya dan bercita-cita dengan amalan kamu. Maksudnya dia puji diri dia sendiri, dia syukur, dia rasa aku rasa betul ada di diri aku. Dia kata macam tu. Dan dia cita-cita amalan dia boleh bawa masuk, confirm lah amalan ni aku boleh tolong aku. Kalau orang lain, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Sebab tu Rasulullah SAW dia bersabda lebih kurang juga dalam maksud ayat Quran tadi, la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Maksud jangan kamu sucikan diri kamu sebab Allah lebih tahu orang yang paling baik dalam kalangan kamu. Riwayat Muslim. Maka jangan kita anggap diri kita suci. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu apa ada dalam diri kita. Apa perangai kita, apa kelemahan kita, apa kesalahan-kesalahan kita. Manusia dan makhluk lain dia tak tahu, tapi Allah tak tahu. Jadi Allah larang kita rasa diri kita suci, rasa diri kita baik, rasa diri kita sudah bertakwa, rasa diri kita rasa macam kita lebih dari orang lain, kita nak meninggi diri, kita rasa nak belagak. Sedangkan Allah tahu kat mana kedudukan kita. Allah sari'ul hisab. Allah dia cepat dia hisaban dia. Jadi jangan kita sangka kita dah jaga solat, kita dah puasa, kita sedekah, kita dah baca Al-Quran, kita dah rasa rendah, kita dah mula merendahkan orang lain. Jangan rasa kita rasa selamat. Walaupun kita dah belajar agama, kita dah belajar tafsir Quran, kita dah belajar sunnah Nabi, lagi-lagilah kita kena doa Allah SWT tetapkan iman kita, minta Allah lindung daripada syaitan yang direjam. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu baca Quran, minta lindung kepada Allah SWT. Sebab banyak sekali tipu daya syaitan menanti orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita mesti berharap betul-betul ke Allah SWT supaya kita tetap dalam Islam ni sampai ke hujung nyawa kita. Jadi kalau sepanjang hidup kita ni kita duduk dalam Islam, beriman, tapi kalau hujung hayat kita ni terkeluar daripada Islam buat syirik, maka yang dikira adalah penghujung hayat kita, bukan perkara yang dilakukan dahulu. Bayangkan ada orang buat tesis pun tentang hantu. Orang kata agama ni boleh mendekatkan manusia, boleh menjauhkan manusia daripada maksiat. Betul. Orang yang belajar agama sikit-sikit dia akan tinggalkan maksiat dia. Tapi orang yang belajar agama ni rupanya ada yang takut hantu pun. Dia tak berlarikan manusia dengan hantu. Sebab hantu ni orang buat kajian, orang buat tesis, hantu dia bermula sebelum kedatangan Hindu lagi kepada nenek moyang kita. Dia dah mula pada animism lagi. Jadi masa dulu dia orang kenal hantu ni sebagai roh. Bila Islam datang kita tukar jadi jin. Itu je. Dia tukar baju je. Tapi fahaman lebih kurang. Jadi kita dapat lihat bahawa kita tak nak, sebab kita baca Quran sepatutnya kita hanya takut apabila sebut nama Allah, kita kena takut pada Allah SWT, gementar hati kita. Ini syaitan. Kalau dia tak mampu nak halang manusia istiqamah, dia tanam sifat riak, dia tanam sifat lebih hebat daripada orang lain. Nanti kita sifat dengan sifat iblis, takbur, rasa diri lebih, sedangkan kita telah beri amaran tentang sifat-sifat buruk itu dalam Al-Quran itu sendiri. Dan lebih bahaya lagi, kita istiqamah baca Quran, kita faham benar Al-Quran, kelas tadabbur, kelas tafsir tak pernah tinggal, rak buku kita penuh dengan kitab tafsir, belik hampir setiap hari, hatam berkali-kali, pergi bertalaki dengan syekh-syekh yang hebat, tapi syaitan tak biar kita macam tu je. Syaitan bisik pula, dah pandai kan? Okey, tu tengok tu ada orang buat salah tu, pergi berdebat. Dia suruh kita berdebat pula. Habis. Jadi manusia tenggelam dah dalam pergaduhan. Tak ambil manfaat pula. Setiap kali dia belik Al-Quran, ada je benda dia nak debat. Dia nampak orang tu jahil lah. Ni ahli bid'ah lah. Ni jahat lah. Dia terus semua dia duk cari yang tu je. Dia duk cari salah orang. Sedangkan bukan tak boleh betul kat orang, tapi Al-Quran tu sendiri penuh hikmah. Maka kita sepatutnya pembaca Al-Quran tu lebih-lebih berhikmah. Apabila Al-Quran itu datang dengan penuh kebijaksanaan,
sepatutnya yang membawa Al-Quran itu perlu bijaksana juga dalam menyebarkan Al-Quran. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Uhud, sahabat buat benda besar, lawan perintah Nabi, turun daripada bukit Uhud, boleh diambil tata tertib ketenteraan. Tetapi Allah kata, kalau Allah tak bagi rahmat kepada Muhammad, bagi kamu lembut hati, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Itu Allah kata. Itu Allah mention kepada Rasulullah SAW. Makanya walaupun Al-Quran adalah sumber kebaikan, Allah tetap didik manusia akan mohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Tiada siapa boleh sangka kebaikan itu dihiasi oleh syaitan dengan hasutannya sehingga dia akhirnya menjadi unsur yang sia-sia saja. Kesimpulan yang dapat kita buat pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat sebenarnya, selepas Allah SWT sentuh tentang syaitan ni, pada ayat ni, Allah terus bicarakan tentang syaitan ni. Siapa yang selamat daripada syaitan? Walaupun Allah kata bagi kita kena minta lindung daripada Allah, tapi Allah bagi tahu juga penyelesaian dia. Siapa sebenarnya yang selamat daripada syaitan dia? Allah mention dalam ayat selepas ini, itu ayat 91. Minta maaf, ni ayat berapa? Okay, ayat selepas dia, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Sebab ketawakal tu maksudnya kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Walaupun syaitan tu boleh bisik pada manusia perkara yang buruk, tapi syaitan tu tak ada kuasa atas mereka yang beriman sempurna kepada Allah SWT. Dia hanya boleh bisikkan saja, tapi syaitan tak boleh kawal orang beriman. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT. Maka jelaslah kepada kita, orang siapa yang boleh terselamat daripada bisikan syaitan ni, bukan maksud syaitan tak try. Syaitan akan cuba sentiasa. Tetapi siapa yang terselamat daripada godaan itu adalah orang yang benar-benar ikhlas, orang yang belajar Al-Quran untuk cari kebenaran, bukan nak cari gaduh dengan orang lain, bukan nak berdebat dengan orang yang jahil, bukannya untuk dipuji manusia, tetapi semata-mata untuk mencari ilmu agar mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kalau dia bercakap dengan orang pun, dia bercakap nasihat orang dengan penuh hikmah. Jadinya setiap kali kita baca Al-Quran, walaupun hukum fiqahnya sunat sahaja, tetapi dalam soal untuk mendapat perlindungan Allah, dia tak ada soal sunat tak sunat. Dia adalah soal kita kena mendapat, ini adalah keperluan kita untuk mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Jadi jangan kita tinggal kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan rajam, dan kita benar-benar mesti benar-benar menghayati apa yang kita minta kepada Allah SWT. Jangan sekadar seperti mana burung kakak tua yang mengulangkan ayat yang kita belajar, tetapi kita tidak memahami apa yang kita minta kepada Allah SWT. Kita pun pelik kenapa Allah tak mahu makbul, rupanya kita pun tak faham apa kita minta. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini. Saya kembalikan kepada Coach Alan dan Coach Asriah. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Oh, okey. Sebelum saya nak tambah sikit, saya buka kepada soalan daripada follower Coach Alan Asriah yang tengah tengok live sekarang ni. Siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh postlah soalan dalam chat tu, nanti insya-Allah saya akan sampaikan kepada Ustaz. Saya sementara tunggu dorang type soalan ke apa kan, saya teringat saya rasa sahabat nama Huzaifah yang Rasulullah SAW mengamanahkan dia mungkin nama-nama orang munafik. Jadi Sayyidina Umar, bayangkan tu, khalifah yang kedua, Sayyidina Umar siap datang tanya Huzaifah, adakah nama saya di dalam senarai itu. Even seorang sahabat seperti Sayyidina Umar pun takut nama dia dalam golongan orang-orang munafik tu. Saya pun teringatlah, kadang kita macam Ustaz kata tadi kan, kemuliaan, lembah kemuliaan tu, lembah apa, merasakan diri sendiri semua hebat semua kan, situ juga syaitan boleh ganggu. Memang tambah-tambah zaman sekarang kan Ustaz, social media dan sebagainya. Kalau Sayyidina Umar pun boleh rasa macam tu. Dan kita sering selalu mendengar Nabi SAW apabila tahajud setiap malam, dia menangis, dia sampai ada orang tanya, kenapa kau dah memang dah dijanjikan syurga, kenapa juga
taubat sampai 70 kali, menangis. Ini menunjukkan bahawa kita ni sendiri pun, ya Allah, kita sendiri pun, saya percaya Ustaz, saya sendiri pun rasa pernah mengalami, bukan apa, mencapkan perasaan sendiri kan, macam rasa macam, ya aku dah buat ni lah, aku dah buat ni lah, aku dah buat ni, sure Allah, Allah apa ya, tapi yalah, sendiri satu peringatan yang sangat-sangat baik bagi, saya suka Ustaz yang sebut yang tadi, yang meninggalkan Al-Quran tadi tu, orang yang mengamalkan Al-Quran ni, yang dia tak percaya, macam mana meninggalkan Al-Quran dia tak percaya. Ya. Yang ini ada satu senarai pun yang senarai yang baik untuk dilihat. Dia pertama dia tak dengar, dia tak percaya, dia tak perhati. Yang kedua dia tak amal, dia tak tegakkan hukum halal haram tu. Yang ketiga tu dia tak jadikan Al-Quran ni sebagai cabang prinsip-prinsip agama dia. Dia tak yakin pun Al-Quran tu betul. Yang keempat tu dia tak tadabbur. Yang ini kebanyakan kita lah. Kita baca Quran tapi kita tak tadabbur, kita tak faham makna, kita tak faham maksud, dan kita tak tahu pun apa yang Allah nak. Ini kebanyakan daripada kita lah. Dan yang kelima ialah dia tak jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh jiwa dia. Itu antara yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Kita boleh buat checklist, where are we, mana yang kita tak selesai lagi. Saya rasa macam ubat kepada penyakit jiwa ni pun satu juga, sebab sekarang kan macam yalah, kerajaan pun mengatakan bahawa kita, rakyat Malaysia banyak tertekan dari segi emosi dan sebagainya. Dan mungkin ya Ustaz, bila orang berhadapan dengan Al-Quran ni, mungkin orang rasa tak ada efek kan. Jadi itu yang mungkin, bukan itu yang mungkin, itulah mungkin lagi ayat ni menyatakan hendaklah kamu meminta perlindungan daripada syaitan. Mungkin kita sentiasa take for granted yang syaitan tak ada. Kita rasa macam itu tak nampak kan. Jadi mungkin sebabkan bila kita approach Quran tu, kita rasa macam ini, this is my moment, my time, tapi kita tak ingat bahawa ada makhluk yang bersama dengan kita yang macam Ustaz kata itulah, ganggu dari segi semua aspek. Sama ada tengah-tengah baca tu mungkin terfikir masalah ni, tengah-tengah baca tu lagi kusut lagi fikiran, tengah-tengah baca tu, jadi Allah memberikan kita solution kepada masalah tu. Allah izinkan masalah tu tapi dia create solution. Dengan arti kata lain, bagi saya rasa Allah ada masalahnya tapi Allah datangkan ubatnya kan. Cuma kita sajalah yang kita nak amalkan. Jadi macam bila cakap pasal wajib ke tak wajib, dia adalah sunat tapi mengikut keperluan. Kalau aku betul-betul nak Quran ni, aku nak jadikan dia sebagai satu benda yang most important. Jadi tak kira lah sama ada dia dengan sebab ini yang apa yang Allah sebutkan. Alhamdulillah, itu yang saya dapat. Saya nak tambah lagi apa? Buat kesimpulan dia sunat sebab tidak mahu memberatkan. Yes. Kalau tak buat dosa lah. Jadi Islam ni kalau boleh tak nak orang berdosa. Jadi imam ulama buat kesimpulan, okey, majoriti kata tak payah baca, tak wajib. Sebab kalau tak baca dosa lah kita. Tetapi dari segi keperluan tu satu perkara yang lain pula. Jadi Ustaz, macam mungkin saya nak tanya soalan. Jadi hari ini kan penekanan Ustaz banyak kepada mereka yang rasa macam dekat dengan Al-Quran. Jadi apa saya nak tanya tu? Jadi nanti ada orang kata itulah kalau kita mengaji banyak-banyak kita boleh jadi riak ke apa ke. Ada tak orang mungkin boleh rasa macam tu pula? Ya, macam mana pun kita katakan syaitan dia akan pergi ikut jalan mana pun. Tapi cumanya kalau kita tak mengaji, orang yang berilmu dia manfaat dia bukan untuk dia saja. Manfaat dia untuk orang lain juga. Jadi nak tak nak dia kena ilmu, dia kena ada ilmu. Jadi kalau dia tak ada ilmu, dia akan terus dalam kejahilan. Maksudnya bila kita dalam kejahilan, neraka tu maksudnya confirm dah untuk kita. Tapi bila kita dalam ilmu ni, belum tentu lagi kita masuk ke neraka yang tu. Maksudnya kita masih ada lagi, kalau kau betul-betul amal, ikhlas, ada peluang ke syurga. Tetapi masalah bila orang betul-betul tinggal agama, dia dah tak ada peluang. Jadi kita masih lagi dalam race. Orang yang tidak masuk dalam perlombaan, dia confirm tak akan menang.
Tapi orang yang masuk perlombaan dia masih ada kata harapan untuk menang. Jadi unit tu masuk je kat dalam perlombaan tu. Sebab kalau tidak, tak adalah. There no chance lah. Macam tu. Betul Ustaz. Kita perlu belajar pedang. Tapi kalau kita gunakan pedang tu untuk kezaliman, betul. Kalau tak tahu nanti kita pula tak boleh nak buat apa-apa. Betul lah. Apa Ustaz, saya macam bila kita sebab ni pengalaman dari dulu-dulu kan, bila baca Quran tu kebiasaan ke apa ke, macam ramai cakap baca Quran ni, maksud saya bila cakap nak baca Quran ni approach kita dari awal tu kena betul lah kan, kena ada ilmu yang bila baca Quran tu bukan untuk dapat berkat saja kan. Kebanyakan untuk berkat je. Jadi bila berkat tu kita tak dapat apa bila kita baca Quran. Jadi pengalaman saya bila betul-betul kita baca Quran tu untuk dapat petunjuk, walaupun dulu saya macam mana nak dapat petunjuk dari Quran ni. Bila baca Quran tu tak rasa dapat petunjuk dulu-dulu lah kan. Jadi bila kita belajar, kita dengar tadabbur, kita ni lama-lama sikit-sikit, sebab kita tak tahu dari mana kita dapat, tapi dia membina cara kita bila kita duduk dengan Quran tu, dan kita niat kita betul lah, dan kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan Allah akan terus memberi petunjuk kepada kita. Sebenarnya berkat ni dia kena faham dari sudut yang benar. Bila Allah kata tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kan. Jadi bila Allah bagi kita keberkatan, maksudnya kita bergerak seperti mana yang Allah nak. Kita istiqomah seperti mana yang Allah nak. Itu keberkatan dari Al-Quran. Tapi masalah kita bila keberkatan ni kita anggap kita dapat kebolehan yang luar biasa, kita nampak, kita rasa macam kita boleh baca hati orang dan sebagainya. Kita harap keberkatan yang macam tu, kita dapat pahala yang lebih. Sebenarnya keberkatan tu apabila kita dapat satu keberkatan, ayat Quran yang kita baca tu bagi manfaat kat kita. Contoh kereta yang kita berkat, bawa kita ke tempat yang baik. Anak-anak yang ada berkat, anak-anak tu menjadi apa saja ilmu yang kita dapat, ilmu itu kita gunakan atas jalan baik untuk masyarakat dan sebagainya. Itu masuk barakah. Dia jadi berterusan. Dia tidak jadi macam tu sahaja, hanya sekadar untuk habis hari ni sebegini dapat berkat, balik tak tahu tak jadi apa juga. Tak, dia bukan macam tu. Barakah yang Allah masukkan, sebab barakah tu datang daripada Allah SWT. Keberkatan baca Quran, apa maksud keberkatan baca Quran? Dengan menjadikan kita ini faham benar Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran, itu sebenarnya yang menampakkan adakah kita benar-benar telah mendapat keberkatan. Tapi keberkatan yang masyarakat kita faham tu berbeza sikit. Ilmu yang Alhamdulillah. Saya nampak macam tak ada soalan daripada last sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan ni. Nombor 1, apakah jenis-jenis isti'azah? Soalan yang kedua, adakah kandungan ayat 98 ini berkaitan dengan adab membaca Al-Quran dan istiqamah selain memohon perlindungan dari Allah? Okey. Kalau jenis-jenis isti'azah ni maksudnya lafaz-lafaz yang berbeza lah. Contoh kalau lafaz berbeza dalam hadis, saya sendiri pun tak apa-apa ingat bila nak bagi tahu, nak amal sendiri tu ingatlah. Macam kita masuk toilet tu ada dia punya lafaz dia sendiri. Contoh kita minta auzubillah minal hubusi wal khaba'is kan, tak silap. Jadi aku minta berlindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kalau kita sebelum solat tu ada juga. Tak ingat lah, selalu baca tapi tak ingat. Apa tu dia ada sami'u alim minasyaitonir rajim tu macam tu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa tak ingat pula? Dia jadi bila kita cakap ni dia tak ingat, tapi bila dia baca tu kita ingat lah. Kalau kita melakukan hubungan suami isteri pun ada juga Nabi ajar minta lindung daripada syaitan ni campur tangan kepada zuriat. Dan betul kalau kita baca untuk anak kita baca auzubi kalimatillah tammah min syarri ma khalaq wa min syarri minal hammam tu dah. Saya bila baca saya tak ingat. bila nak baca sendiri tu ingatlah. Tapi dia macam-macam jenis kalimah. Tapi secara asas dia seasasnya itulah auzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'azah ni dia part of zikir, dan adakah zikir boleh jadi part of isti'azah? Dia apa saja yang menyebabkan kita baca, kita minta perlindungan kepada Allah SWT, maka dia isti'azah.
maka diistighfar. Kita niatkan kerana untuk kita minta pertolongan daripada Allah SWT. Tetapi yang jadi petunjuk daripada Nabi itu, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah. Dia tak semestinya lafaz kalimah, tetapi kita minta kepada Allah SWT, perlindungan kepada Allah SWT. Cuma bila sahabat tanya kepada Nabi, Nabi bagi tahu yang inilah, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu antara dia. Jadi adakah kandungan ayat 98 ni berkaitan dengan adab membaca Al-Quran? Saya tak pasti. Saya tak pasti adakah dia ada kena-mengena dengan adab membaca Al-Quran ataupun dia juga berkenaan istiqamah selain memohon perlindungan daripada Allah SWT. Itu saya tak pasti. Jadi kena tengok semula. Okey. Terima kasih Ustaz. Jadi saya sebab rasa memang ada sikit je yang pasal zikir tu, memang ada bab zikir-zikir yang kita minta sebagai perlindungan lah. Contoh kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' tu kan. Itu memang zikir-zikir yang kita jadikan sebagai perlindungan. Tapi bukan lindung daripada syaitan lah. Itu daripada keseluruhan syaitan ke apa-apa saja. Tapi yang lafaz lain macam a'udzu bi kalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Nabi kata bila kita singgah kat mana-mana, kita jangan tinggal a'udzu bi kalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada sebarang kejahatan yang Kau ciptakan. Apa sahaja. Itu antara lafaz-lafaz yang berbeza. Tetapi asasnya sama saja, tetap minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala.